Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Connie Grace untuk ringkas TVS edisi 15 Januari 2021. Kita mulakan dengan laporan ini. Fenomena air pasang besar yang mencecah sehingga 6.1 meter bermula jam 5.20 pagi tadi menyebabkan banyak kawasan di daerah Kuching, Bau, Samarahan dan Serian terus ditenggelami banjir. Menurut laporan terkini Jabatan Pertahanan Malaysia APM Sarawak, setakat jam 8 pagi tadi sejumlah 49 pusat pemindahan sementara PPS sedang beroperasi di seluruh negeri melibatkan 1,127 keluarga dan 4,222 mangsa. Daripada jumlah tersebut, PPS di bahagian Kuching menempatkan 567 keluarga melibatkan 2,159 mangsa. Manakala di Bau, 706 daripada 155 keluarga. Menurut Jurucakap Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri Ismail Mahidin, bahagian Samahan pula menempatkan 105 keluarga dan 314 mangsa di 4 pusat pemindahan sementara. Bahagian Serian merekodkan 1,014 mangsa daripada 296 keluarga di 9 pusat pemindahan. Di Miri kekal dengan 2 pusat pemindahan untuk menempatkan 4 keluarga dan 29 mangsa. Fenomena air pasang besar hari ini juga akan dijangka berlaku pada jam 7.01 malam nanti dan di Miri jam 11.52 malam. Kerajaan Negeri Sarawak menghormati proklamasi darurat diisytiharkan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bagi membendung pandemik COVID-19, namun tetap optimis mampu melaksanakan pilihan raya negeri PRN Sarawak ke-12 sebaik sahaja perintah itu ditarik balik. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, pengisytiharan darurat itu dibuat mengikut lunas undang-undang yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Sarawak juga perlu akur dengan keputusan itu. If the situation has improved and the Agong is convinced that there has been a lot of improvement, he can issue another proclamation. Commission say lah, katakanlah Sarawak is okay, turun, dia boleh, he can also proclaim that maybe Sarawak is okay now, so part of Malaysia can be lifted. Abang Johari berkata kenaikan mendadak kes positif COVID-19 di Sarawak adalah berikutan kluster Pasai di Sibu dan jika dapat dikawal dengan baik, penularan wabak di negeri itu akan kembali terkawal. So if we can contain that, it comes down, then up to them to see our situation. If they say that, Sarawak boleh sudah, liftkan. Lift. Election lah. Tempoh mandat Kerajaan Sarawak ketika ini adalah hingga Jun 2021. Tiada kompromi dalam memastikan kesejahteraan rakyat, kelangsungan perniagaan dan ketahanan ekonomi. Malah kerajaan akan terus memastikan kesejahteraan rakyat dari segi kesihatan dan ekonomi walaupun negara masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata kementeriannya memberi jaminan ekosistem kewangan negara masih berdaya tahan dan mempunyai sistem pengurusan dan pengawal seliaan yang kukuh. Kerajaan juga katanya memberi jaminan kepada rakyat dan pelabur bahawa pelbagai sektor ekonomi dan ekosistem kewangan tetap dibuka mengikut SOP yang ditetapkan. Anda masih boleh pergi ke bank dan institusi kewangan bagi menguruskan simpanan dan pelaburan anda seperti biasa. Kerajaan dan agensi-agensi berkaitan akan memudah cara dan memastikan keadaan pasaran kekal kondusif dan teratur dalam tempoh tersebut. Dari segi perniagaan dan ekonomi pula, sektor pembuatan dan perkhidmatan penting juga masih dibenarkan beroperasi termasuk rantaian bekalan sektor terbabit. Kata Tengku Zafrul, kerajaan sudah memberi jaminan bahawa bekalan perlu akan dipastikan mencukupi supaya aktiviti ekonomi utama boleh terus berfungsi. Bagi pengusaha kecil dan mikro, gerai-gerai juga masih boleh dibuka dan beroperasi dalam tempoh ini, walaupun dengan SOP yang lebih ketat. Contohnya pembeli hanya boleh membeli secara bungkus atau take away. Kita akan menjaga punca rezeki rakyat sebaiknya.
Beberapa kawasan di Sabah dan Sarawak serta pulau perhentian dan rendang di Terengganu merupakan antara 137 kawasan pengedaran baharu bagi pelaksanaan program pengedaran barangan perlu pada tahun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pertambahan peruntukan kepada RM200 juta untuk program itu tahun ini membolehkan kementerian memperluas pelaksanaannya ke kawasan baharu yang memerlukan. Pelantikan syarikat transporter pengangkut bagi tahun ini juga akan dilaksana menggunakan prosedur operasi standard SOP yang telah diluluskan Kementerian Kewangan. Di samping itu, bagi mengelak bekalan daripada terputus sementara menunggu pelantikan syarikat transporter baharu, kementeriannya turut bersetuju melanjutkan kontrak syarikat transporter sedia ada sehingga 30 April ini. Program ini telah dilaksanakan sejak tahun 2009 dan banyak membantu masyarakat luar bandar menikmati bekalan keperluan asas seperti beras, gula, tepung, minyak masak, gas LPG, petrol 95 dan diesel pada harga yang terkawal. Bersua kembali. Seterusnya, Malaysia merekodkan kes harian tertinggi dengan mencatatkan sebanyak 3,337 kes pada Khamis. 3,330 merupakan kes tempatan, manakala selebihnya kes import. Jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 147,855 dengan kes aktif sebanyak 32,377 kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Selangor mencatatkan kes tertinggi dengan 1,036 kes diikuti Johor 460 kes, Sabah 389 kes dan Kuala Lumpur 257 kes. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP di bahagian Sibu selama 14 hari bermula 16 Januari ini. Pelaksanaan PKP itu meliputi daerah Sibu, Kanawit dan Selangau berkuat kuasa 12 tengah malam 16 Januari. Sarawak pada Khamis merekodkan 180 kes positif COVID-19. Sibu mencatatkan kes tertinggi iaitu 150 kes, Miri 9 kes, Bintulu 4 kes, Kuching 4 kes, Dalat 3 kes, Simunjan 2, Sebauh 2, Limbang 1, Semerahan 1, Tebeduk 1, Betong 1 kes, Sarike 1 kes dan Lubuk Antu 1 kes. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menyasarkan untuk menurunkan kes jangkitan COVID-19 di negara ini daripada purata lebih 2,000 kes kepada 500 kes sehari. Ketua Pengarahnya Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia mungkin memerlukan tempoh 4 minggu untuk mencapai sasaran itu. Menerusi kenyataan di laman Facebook miliknya, jangkaan itu berdasarkan situasi terkini, jumlah kes harian yang tinggi setiap hari dan kadar kebolehjangkitan atau R0 melebihi 1.0. Tambahnya, tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP juga tidak boleh terlalu lama kerana ia boleh memberi impak negatif kepada pertumbuhan ekonomi. Untuk mengekang penularan pandemik, jelasnya orang ramai diharap terus kekal di rumah dan mengamalkan prosedur operasi standard SOP agar rantaian jangkitan dapat diputuskan. Sekiranya kes berjaya diturunkan, kawalan pergerakan masih diperlukan namun secara PKP bersyarat untuk melandaikan lengkungan. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Walaupun sukar untuk diterima namun akur dengan ketentuan takdir. Keluarga mangsa serangan buaya di Kampung Maranek, Semarahan hari ini bersetuju untuk menamatkan operasi mencari dan menyelamat SAR Azan Az-Zahar yang hilang di Sungai Maranek pada 12 Januari lalu. Ia susulan penemuan bahagian sebelah kaki dipercayai milik mangsa berusia 29 tahun itu kira-kira 15 km di muara Sungai Semerahan sekitar jam 12 tengah hari pada Khamis. Operasi itu kini ditamatkan selepas 3 hari dilaksanakan kerana ahli keluarga mangsa yakin bahawa kaki itu milik Azian. Dalam kejadian 12 Januari lalu, Azian bersama ayahnya pergi ke Sungai Meranek untuk menarik pukat sekitar jam 3.45 pagi sebelum disambar buaya di sungai berkenaan.
Laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Saya Connie Grace untuk TVS. Salam hormat dan sayu kenep.